Zaman Nabi dan sahabat istighfar paling kurang 70,000 kali sehari. Kita cuba imam tadi, tiba-tiba lah hari ni rajin nak astaghfirullahalazim alazim. Dia buat 10 kali. Mula orang bising belakang. 3 kali sudah dah. 10 pula dia malam ni. Mak kan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyuzhirahu ala dini kullihi walau karihal kafirun walau karihal musyrikun walau karihal muslimun. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, syukur kepada Allah SWT. Terima kasih banyak saya ucapkan kepada Tuan Pengerusi Acara, Bahagia Tuan Pengerusi Surau Darul Taqwa, Tuan Imam, Barisan Jawatan Kuasa, Guru Balak penggerak aktiviti Surau Darul Taqwa, kampung yang paling tersusun di Malaysia, Semanggul, Perak, Darul Rizwan. Alhamdulillah, terima kasih banyak malam ini dapat kita bersama-sama. Alhamdulillah, akhirnya hampir saya sampai ke sini. Jadi pada malam ini kita membicarakan tentang Isra dan Mi'raj. Isra dan Mi'raj, iaitu salah satu peristiwa yang penting dalam negara kita, bukan negara kita, dalam dunia Islam. Dia bukan kata nak sambut pun tak, tapi kena ingat. Sebab Isra Mi'raj ni banyak benda-benda pelik. Tapi bila sebut benda pelik, semua berlaku hari ini. Malahan yang pelik itu tak pelik dah. Malahan yang baik itu pun pelik. Makna yang buat baik pun pelik kan. Peristiwa ni yang pelik-pelik yang digambarkan dalam Isra dan Mi'raj itu sebenarnya menggambarkan apa? Menggambarkan hebatnya, maha hebatnya kuasa Allah SWT. Itu sebabnya disebutkan di dalam surah Al-Isra ayat 1 tu kan. Subhanallazi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa allazi barakna haulahu linuriyahu min ayatina. Biasa kan hafal kan? Kalau kita test seseorang semua dah ingat kan. Contoh kalau saya mana mula lupa dah buat. Saya ingat kalau tunjuk tak ingat. Innahu huwas samiul basir. Nak beritahu apa tu? Nak beritahu, dia kata maha suci Allah. Dah tanpa ingat dah. Maha suci Allah yang memperjalankan hambanya. Hambanya itu merujuk kepada Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Kan? Asra bi'abdihi lailan, memperjalankan hambanya pada malam hari, pada satu malam. Minal masjidil haram ilal masjidil aqsa, daripada masjidil haram sampai masjidil aqsa. Allazi barakna haulahu, yang mana kami berkati, linuriyahu, yang mana kami tunjukkan kebesaran kami. Min ayatina, kebesaran kami, kekuasaan kami. Innahu huwas samiul basir, yang mana nak tunjukkan kepada kita semua tentang kehebatan kuasa Allah yang maha mendengar lagi maha melihat. Jadi benda-benda pelik tu tak ada benda lah kan. Mbak kata dalam barang Nike tu, impossible is nothing gitu kan. Yang mustahil tu tak ada benda sebenarnya. Allah Ta'ala benda-benda pelik boleh bagi kat kita. Ada manusia cuba mencipta penyakit, namanya wabak corona. Dia cipta penyakit dengan harapan apa? Orang akan beli vaksin dengan dia kan? Adalah pihak-pihak tertentu kan. Sekali Allah Ta'ala bagi vaksin, Allah bagi virus tu macam mana? Setiap negara lain pula. Nak beritahu apa? Allah ni sebaik-baik perancang. Allah ni maha kaya. Allah boleh jadikan pelik daripada apa yang kita jangkakan kan? Jadi itulah beza kan? Tu yang ada macam-macam pandangan kata. Malam tu Nabi, adakah roh dia yang diperjalankan tu yang cepat sangat? Ada yang cakap mimpi dia. Tak, kita kena percaya malam tu memang tubuh badan Nabi tu sendiri yang diperjalankan malam tu. Itu sebabnya nak menunjukkan, nak menguji setakat mana kepercayaan, keimanan kita kepada kuasa Allah kan. Bukan senang tuan-tuan kan. Tiba-tiba samut naik atas kepala. Dia duduk kat kopiah tu, saya pun letak atas kepala saya.
Saya pun pergilah naik kapal terbang pergi Singapura ceramah kat sana. Yang somut ni tadi naik dekat kata kepala dia tak berani turun. Ada seekor somut tu. Dia pun sama naik kapal terbang. Cuma dia tak payah tunjukkan pas dia kan. Orang tak perasan. Lepas itu sampai ke Singapura, saya pun ceramah. Dia pun dengar ceramah sekali. Saya naik kapal terbang balik semula. Balik sampai ke KLIA. Dia pun tak berani turun. Waktu yang pramugari hidangkan air manis tu tak berani dia turun. Takut tak sampai naik balik ke kopiah tu. Kan? Sampai dekat rumah, saya pun dah sampai ke rumah malam hari yang sama. Sampai ke rumah saya buka kopiah turun. Somut tu pun turun. Bila somut tu turun, geng-geng somut yang lain pun tanya, kau pergi mana hari ni? Aku pergi Singapura. Mampus, somut lain tak percaya. Nampak tak? Macam tu lah nak beritahu gambaran macam. Tapi Allah Ta'ala kalau setakat nak jalankan satu malam boleh, tak ada masalah. Dia bukannya vertical, horizontal. Vertical, horizontal, naik sampai ke atas pun baik. Maknanya perjalanan Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa sampailah naik bertemu dengan Allah. Itu yang kita kena percaya malam tu. Itu yang paling gembira tu siapa? Abu Jahal cukup suka cerita tu. Kan? Terbaik kau nanti dulu wahai Muhammad, kau jangan cerita dulu. Nanti aku beritahu kumpulkan orang baru sadap cerita ni. Yang sebenarnya dia nak menjatuhkan reputasi Nabi. Masa tu ya yang Aisyah gambarkan, ramai orang tak percaya. Ramai orang tak percaya. Bila orang tak percaya, ramai juga yang murtad. Tapi sampailah kepada Sayyidina Abu Bakar, sampai dia dapat gelaran julukan As-Siddiq. Sebab apa? Dia akan membenarkan apa juga Nabi sebut. Kan? Kau boleh percaya kau wahai Abu Bakar Muhammad, satu malam dia boleh sampai Masjidil Aqsa? Kau percaya kau? Apa Sayyidina Abu Bakar kata? Lebih pada tu pun aku percaya. Nampak? Makna kalau Nabi siap cerita lah lepak kat atas ke shopping ke, semua percaya. Nak beritahu apa yang keluar pada mulut Nabi ni betul semua. Kan? Apa yang kau nak petikaikan lagi? Dah Nabi sebut. Nampak? Macam tu. Tu sebab kalau kita pakai logik memang tak percaya. Kan? Tu sebab hari ni ada tak orang yang pakai logik? Ada. Tu sebab dia berani cakap mimpi Nabi Ibrahim tu mimpi setan. Yang sekor tu. Nah. Dia cakap mimpi Nabi Ibrahim tu mimpi setan. Sebab dia pakai logik. Sedangkan kalau dia baca sirah tu sampai habis, boleh faham. Akhirnya semoleh ke tak semoleh? Tak semoleh pun. Allah Ta'ala suruh semoleh kan? Memang Allah Ta'ala suruh, tapi akhirnya semoleh tak? Tak, sebab Allah nak uji Nabi Ibrahim. Dahlah susah dapat anak. Bertahun-tahun nak tunggu dapat anak. Dapat anak berpisah pula. Tak dapat duduk sekali. Sekali dapat duduk sekali, kena semoleh lah anak dia. Cuba kalau kita. Kan? Itulah ada orang tu pun pertikaikan. Sebab dia pakai logik agama gitu, bukan pakai logik. Kan? Keimanan dia. Kan? Nabi Ibrahim siap tanya lagi, nak double confirm. Wahai isteriku Siti Hajar, aku bermimpi yang kena sembelih anak kita. Apakah pandanganmu wahai isteriku? Ni tengok ciri-ciri isteri yang beriman. Apa cakap isteri dia? Wahai suamiku Ibrahim, seandainya mimpimu itu tidak disertai dengan perintah Allah, maka anggaplah ia mainan tidur. Tapi kalau disertai dengan perintah Allah, maka laksanakanlah ia. Macam tu. Cuba kalau orang perempuan bini kita je. Abang tadi mimpi kena sembelih anak kita, apa pandangan kau? Membuta tengah hari dibabit dengan anak pula. Mungkin macam tu kan. Marah dia. Kan? Sebab tak sama mimpi kita dengan mimpi Nabi Ibrahim. Tanya pula kat Nabi Ismail anak dia, wahai Ismail, aku dapat mimpi kena sembelih kau untuk korban, apa pandangan kau wahai Ismail? Wahai ayahandaku, kalau itulah perintah Allah, laksanakanlah ia, sesungguhnya aku tergolong di kalangan orang-orang yang sabar. Nampak? Cuba kalau anak kita, Alung, abah dapat mimpi kena sembelih kau untuk korban, apa pandangan kau? Macam ni lah abah, sembelih hangah, daging lebih tu. Dia lebih nyawa dia kan. Macam tu lah. Contoh lah kan. Tapi sebab tak sama tahap kita jauh. Tapi nak bagi tahu dia tak boleh pakai logik. Kan? Tak boleh pakai logik. Kan? Satu peristiwa yang tak logik difikirkan oleh akal manusia yang lemah. Akal kita memang lemah. Kan? Tetapi ia tetap benar-benar berlaku, malah tidak mustahil jika dinilai dengan iman. Kan? Ya. Di sinilah letak bezanya logik, akal dan iman.
Bagi orang mukmin yang didahulukan ialah iman dan bukannya logik akal, kerana ada ketikanya akal tidak mampu menanggapi sesuatu perkara yang di luar kemampuannya. Maka pengajaran di sebalik Isra Mi'raj ni kalau ikutkan macam-macam. Saya tak nak cerita ni, tak sampai. Kalau ikut tadi lepas asar kena start cerita ni. Naik buruk kan, kelajuannya apa? Kelajuannya macam mana laju tu? Lagi laju daripada kelajuan cahaya. Kan? Lagi laju. Maknanya kalau kita tekan, orang ni sebenarnya sebut apa tu, celait. Kan? Torchlight. Kan? Torchlight orang kampung tu susun sebut. Tekannya dia terus terpancar kan? Maka dia lagi laju lagi pada tu. Kan? Tu lah. Tuan-tuan faham ke tak faham? Tak faham saya start tulis semula ni. Faham kan? Faham. Okay. Kan? Menaiki buruk. Kenapa masa tu? Kenapa yang jadi penting peristiwa Isra dan Mi'raj tu? Kerana itu adalah merupakan tahun kesedihan bagi Nabi. Nabi hilang dua insan yang terpenting dalam hidup dia. Nabi tak ada siapa-siapa. Nabi tak ada siapa-siapa macam kita lah. Kita ada anak 5, ada anak 7, ada bini, ada mak ayah. Nabi masa tu tak ada siapa-siapa. Isteri yang paling dia sayang pun, dia mak ayah dah tak ada. Dia anak yatim. Kan? Tu peristiwa penting tu untuk kita yang selalu bersedih hati. Anak kita meninggal dunia, Allah sayang dengan anak kita. Cakap senang lah Ustaz, tak risau. Dia tak, ya memang betul, setuju. Tapi nak bagi tahu Nabi lebih sedih daripada kita. Tu sebab kalau kita jumpa anak yatim, jangan cakap sedih-sedih dengan anak yatim. Cakap dengan dia, nak, anak ni bertuah tau. Kenapa lah? Sebab anak dipilih jadi macam Nabi. Kenapa? Nabi anak yatim, adik pun anak yatim. Kalau Nabi anak yatim boleh berjaya, adik pun boleh berjaya. Macam tu cakap. Ini dia pula lebih nangis daripada budak yatim tu. Sabarlah dik, makcik faham perasaan jadi anak yatim. Dah tua bangko yatim apa? Kan? Tapi maksudnya tu macam tu lah. Kan? Nabi kehilangan isteri dia Siti Khadijah, kehilangan bapa saudaranya. Akhirnya itulah caranya Allah Ta'ala nak bubat hati Nabi ni. Allah jemput, panggil. Seronok tak seronok? Allah Ta'ala panggil. Kan? Panggil. Dan peristiwa yang paling penting kita tahu kan, Nabi tu naik kan. Saya ambil benda yang sampai lah. Sebab kita kan sampai ni dah tinggal 15 minit. Lama mana pusi ucap. Kan? Tuan-tuan jangan salahkan saya. Salahan dia lama nak cakap kan. Adalah okey lah, kita ambil sikit. Dia biar dia tak puas. Jadi maknanya kau memang kau nak panggil lagi. Macam itulah. Kan nanti kita sambung cerita tu kan. Tapi betul, kalau kita tengok Nabi sedih. Jadi Allah Taala jemput dengan buruk. Memang laju tu. Satu malam kita kena percaya memang tubuh badan Nabi yang diperjalankan daripada Masjidil Haram sampai Masjidil Aqsa. Kemudian sampai ke sana kan dipertikaikan. Ya ke? Macam mana rupa Masjidil Aqsa tu? Allah Ta'ala datangkan seorang, ada seorang kebetulan, ada seorang nak tunjuk Allah ni maha mengetahui. Bila bercerita di kalangan Bani Ka'ab bin Luwai tu ada seorang, nama dia Uqail. Uqail ni pernah duduk, rumah dia ada kat situ, dekat-dekat dengan Masjidil Aqsa tu. Macam mana rupa Masjidil Aqsa tu? Nabi ceritalah keadaan bentuk macam ni, dinding ni macam ni, rupa macam ni, topi macam ni. Betul. Sejibi dia kata. Sebiji. Dah sekarang apa? Sama. Nak cakap apa? Nak katakan cerita tu betul ke tak betul? Memang betul. Itulah macam-macam lah. Itu sebab ada yang percaya, ada yang 50-50, ada juga yang murtad. Yang sampai kat kita ni hari ni, semua orang kebanyakan dah percaya lah. Sebab kita halangan tak tahu macam dulu. Orang dulu apa macam kita hari ni, kapal terbang pun, yang bosi pun terbang boleh terbang. Kapal terbang lah, Boeing yang besar tu boleh terbang. Kita dah nampak macam-macam benda atas dunia ni. Jadi kita bolehlah merasionalkan, oh benda tu tak mustahil. Tapi dulu apa pun tak ada. Kan? Mana ada kapal terbang dulu? Paling laju pun kuda. Kan? Jadi bukan senang nak percaya pada ketika itu. Tapi ada yang percaya. Yang itu orang yang beriman. Kan? Tapi Isra perjalanan tu lah, dan Nabi sampai semayang kat sana, mengimamkan salat kepada para anbiya dan mursalin, nabi-nabi dan rasul lain. Handal tak handal Nabi gitu? Handal. Kemudian Nabi naik satu tangga, satu tingkat, satu langit, jumpa dengan macam ya, jumpa Nabi Musa, jumpa Nabi Ibrahim. Masa jumpa Nabi Ibrahim, itu mustahak.
Masa jumpa Nabi Ibrahim, apa Nabi Ibrahim cakap? Apa Nabi Ibrahim beritahu? Nabi Ibrahim beritahu, wahai Muhammad, tak pernah aku tengok umat yang paling miskin, umat kau lah paling miskin sekali. Umat paling miskin sekali umat Muhammad. Apa maksud miskin? Umur dah lah tak panjang tapi pemalas beribadah. Setuju tak setuju? Setuju kan? Mengaku je. Betul. Mana boleh kipas panjang? Zaman Nabi, contoh zaman Nabi dengan sahabat, istighfar paling kurang berapa sekali sehari istighfar berapa kali? Zaman Nabi dan sahabat istighfar paling kurang 70,000 kali sehari. Kita cuba imam tadi, tiba-tiba lah hari ni rajin nak astaghfirullahalazim alazim, dia buat 10 kali. Mula orang bising belakang, 3 kali sudah lah, 10 pula dia malam ni. Abang kan, cuba kalau kunui tahlil lama kan, tuan-tuan nak belajar kunui tahlil, tuan-tuan pergi Negeri Sembilan, sampai hilang-hilang lutut baru doa. Dia Mbak kata Syekh Murtada arwah mufti Negeri Sembilan dulu, dia kata baru berbaloi lah udang galah kat dapur tu. Ini masak ponek, zikir sikit dia dah doa Al-Fatihah. Sangi-sangi nak makan. Nanti dulu zikir berpanjang sikit. Tak, bukan apa kalau tak sebab tahlil tu, tak tahu lah kalau buat sendiri kita buat tak tahlil banyak-banyak macam tu. Zikir tak kita banyak, belum tahu lagi dah kan. Itulah contohnya. Umur dah lah tak panjang tapi pemalas beribadah. Itu kata Nabi Ibrahim. Habis macam mana buat? Suruhlah umatmu menanam tanaman syurga. Apakah ada? Itulah yang imam baca di penghujung sebelum doa tadi, iaitu la haula wala quwata illa billahil azim. La haula wala quwata illa billahil azim ni adalah khazanah daripada syurga yang turun hanya untuk umat Nabi Muhammad saja. Umat sebelum Nabi tak pek. Ada setengah pandangan kata subhanallah alhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billahil azim. Tanam tu, amalkan tu banyak. Itulah dia jalan nak masuk syurga juga. Buat ya. Naik satu tangga. Yang paling kemuncak kali bertemu dengan Allah. Bertemu dengan Allah itu adalah sebaik-baik peristiwa yang kita kena tahu. Kan, sehebat-hebatnya. Kan, saya tak nak cerita lah, cerita yang benda-benda pelik tu semua tuan-tuan dan perempuan semua dah dengar dah. Dah tahu dah. Yang jumpa orang yang hantuk kepala, yang tanam keluar tu kan. Tanam belum potik, dah potik berbuah lagi macam belum potik tu dah tahu. Yang gunting lidah, gunting bibir, bab mengumpet lah, berzina lah, orang tak bayar zakat, berenang darah, tak payah cerita, semua dah tahu. Kan? Tuan-tuan yang gambar baca mastika gambar lah dengar cerita tu. Kan cerita polik-polik tu seronok mana kan, tapi memang tu tuan-tuan dah tahu. Tapi waktu bertemu dengan Allah tu, bila naik bertemu dengan Allah, apa yang Allah Ta'ala beritahu? Allah Ta'ala cakap, wahai Muhammad, dongakkanlah kepalamu dan bermohonlah. Wahai Muhammad, dongakkanlah kepalamu dan bermohonlah. Nak tunjukkan apa? Nabi dah sampai ke atas, jumpa Allah pun adab Nabi masih lagi tunduk, walaupun dapat peluang menghadap Allah Ta'ala. Apa kata Allah Ta'ala beritahu apa? Wahai Muhammad, dongakkan kepalamu dan bermohonlah. Mintalah apa kau nak cakap. Apa Nabi cakap? Nabi kata, ya Allah, kau bagi kelebihan kesekian-sekian kepada Nabi Sulaiman, kerajaan yang besar tak kau bagi ke orang lain. Kau bagi ke Nabi Daud, ada kelebihan boleh melembutkan besi. Kau bagi kelebihan kepada Nabi Isa, boleh menghidupkan yang mati. Kau bagi kelebihan pada ni, kau boleh. Akhirnya cerita Nabi-Nabi lainnya. Sudah Nabi tak minta apa. Nak tunjuk apa? Macam tu hebat akhlak Nabi. Suruh minta pun Nabi sebut kelebihan orang lain. Maksudnya apa? Ya Allah, kau dah bagi terbaik dekat Nabi-Nabi dan Rasul lain. Kat aku ni terserahlah pada kau nak bagi apa. Macam tu lah. Cuba kalau kita lah, tiba-tiba menteri besar panggil, datang kat pejabat, panggil Tuan Imam dan juga seluruh jawatankuasa surau datang ke pejabat menteri besar Perak esok. Dia panggil dia dah, tapi kita senarai dah siap dah. Tahu mesti kan? Pembono nak minta dah siap dah kan. Ada apa-apa boleh saya tolong? Aduh, Datuk Seri, sap, 2 muka surat kan, kapet baru tukar pun minta lagi, biar ada tabal macam tilam Dreamland. Macam tu lah kan. Tak, tapi Nabi ni maknanya Nabi ni serah pada Allah Ta'ala. Apa Allah Ta'ala sebut? Wahai Muhammad, aku angkat kau sebagai kekasihku. Khadumah. Allah Ta'ala declare Nabi kekasih Allah. Declare tau. I love you, macam tu lah kan, maknanya sayangnya Allah Ta'ala dekat Nabi kita,
Kan Allah Maha Pengasih, Maha Penyayang, dan letakkan yang Nabi kita ni sebagai kekasih Allah. Kemudian apa lagi? Kemudian aku jadikan umatmu, aku jadikan kau sebagai penyampai berita gembira kepada umatmu dan amaran kepada umatmu. Sebab apa amaran? Sebab Nabi dah nampak macam-macam peristiwa. Nabi dah dapat soalan bocor. Dan kita dah tahu soalan bocor. Tiap-tiap tahun ni Surah Merah dah cerita dah. Orang tak semayang macam mana, orang mengumpet macam mana, orang yang apa macam mana kan, orang yang berzina macam mana, semua dah tahu dah kan. Soalan bocor. Macam anak kita lah jawab SPM, dapat soalan bocor tapi tak boleh jawab. Rugi ke tak rugi? Rugi ke tak rugi? Bapak rugi bukan sikit-sikit. Dah tahu jawapan lah. Tapi macam tu. Macam ni lah dah tahu kan. Dah tahu macam sekarang, dah tahu kita dah masuk bulan Rejab kan. Tapi kita tak ready lagi. Bulan Rejab dan Syaban apa patut buat? Kita kena flush, cuci diri kita supaya bila sampai Ramadan kita keadaan benar-benar bersedia. Tu yang jadi amaran tu. Nabi, aku menyampaikan kau, jadikan kau sebagai penyampai berita gembira dan amaran buat umatmu. Berita gembira tu lah dia. Syurga dah dapat, kau dah dapat tengok dah macam mana rupa syurga. Hebat tak hebat syurga? Kalau kita buka kitab Muka Syafatul Qulub daripada Imam Al-Ghazali, menggambarkan syurga tu macam mana bila orang masuk, tak perganyat tengok hidangan-hidangan, tak perganyat tengok segala kecantikan singgahsana yang dah siapkan untuk kita. Kan? Hidangannya dengan kecantikannya, dengan minumannya, dengan permaidani dia, perjalanan nak pergi ke situ, Allahu Akbar, cantiklah, hebat segala-galanya. Sampai kan Allah Ta'ala kata, bukakan tabir ini biar mereka dapat melihat kepada wajahku. Allah Ta'ala suruh malaikat buka tabir. Malaikat tanya, kenapa pula ya Allah? Bukankah mereka ini derhaka dulu atas dunia? Macam tu. Maka Allah Ta'ala beritahu apa? Biarkan kerana mereka atas dunia, maka beribadah, dan mereka juga pernah menitiskan air mata, menangis kerana aku. Itu salah satu sebab. Adalah beberapa sebab lagi, tapi saya bagi ringkas lah. Salah satu menangis kerana Allah. Jadi orang perempuan, ingat, berhentilah menangis sebab jantan. Menangis kerana Allah, itu steady. Kan cukup-cukup dah lah tu. Kan? Ya. Maka lepas itu bila buka tabir, tahu sujud semua. Allah Ta'ala kata, wahai hamba-Ku, bangkitlah, sini bukan tempat beramal, sini bukan tempat bersujud. Yang kau sujud kenapa? Apakah kau tak rela kepada Aku? Allah Ta'ala tanya. Mana mungkin kami tak rela kepadamu, ya Allah? Kau telah memberikan sesuatu yang tak pernah ternampak kat mata, tak pernah terdengar kat telinga, tak pernah terlintas kat hati. Nak tunjukkan hebat syurga tu. Itu yang Nabi jadi penyampai berita gembira. Kan? Kemudian, aku jadikan umatmu sebagai sebaik-baik umat. Alamak. Tanya balik, betul ke sebaik-baik umat? Betul ke sebaik-baik umat? Bergaduh kerja. Sampai sekarang. Bergaduh lagi. Ya, pasal vaksin gaduh. Apa bondo boleh gaduh lah. Pasal vaksin gaduh. Dah mufti semua dan ustaz-ustaz yang majlis fatwa semua dah bincang dah tu. Okey lah. Yang mengulas tu pula yang share Facebook lah tu. Share Facebook, share Twitter dengan share WhatsApp kan. Tu salah. Siapa yang makan vaksin tu, dia yang kena suntikan vaksin, maka DNA dia akan berubah menjadi DNA babi. Tahu mana tu kan? Semua menakutkan orang tu kan. Tanya balik, dia tu siapa? Doktor ke? Tak, memang tak kerja, duduk kedai kopi je kan. Bercerita kan. Tu salah tuan. Jangan tuan-tuan sebar-sebar benda-benda yang bukan-bukan tuan kan. Saya sendiri pun tak berani komen dah okey yalah kan. Macam mana kan tuan-tuan. Janganlah tanya-tanya banyak. Bergaduh ya, semua benda gaduh-gaduh. Dalam taman perumahan pun gaduh. Ni kampung tersusun ni. Paling tersusun. Ada petikan. Kenapa nak kampung tersusun? Tak boleh tukar nama ke? Tak. Bergaduh sebab nama. Tak ada penjamah lain ke? Kan buat tu. Pengurusi dah beryoyo cakap bukan senang nak dapat Samsul debat ni kan. Yang seorang ni pula tak ada penjamah lain kan, seorang tu pula. Tak ada contoh lah kan. Sini tak ada. Saya alhamdulillah tadi ramai menyambut saya tadi. Yang saya nampak ada standby, takut pula saya duduk dengan kereta tu, tengok dia pun tunggu tak saya sampai kan. Tapi betul lah kan, bergaduh, semua benda gaduh kan. Saya cakap satu yang mesej saya pesan kat semua. Ini bukan apa, saya cakap satu benda. Kalau orang Islam tak boleh jaga Islam dengan baik tuan-tuan, jangan harap orang bukan Islam akan jaga Islam lagi baik daripada orang Islam jaga. Macam tu faham sudah ya? Carilah jalan
Dan ikhtiar. Salah satu doa Nabi yang masih belum makbul sampai hari ini adalah Nabi doa supaya umat Islam bersatu padu. Tu tak dapat lagi. Itu sebab Nabi sebut apa? Nabi sebut akan tiba masanya nanti bangsa-bangsa seluruh dunia mengerumuni umat Islam seolah-olah ingin menjamah hidangan. Nabi kata. Kenapa pula sahabat tanya, adakah pada ketika itu orang Islam tak ramai? Bahkan orang Islam cukup ramai sekali. Cuma mereka tidak ubah seperti buih di lautan. Buih di lautan mudah pecah. Kan? Dan juga Allah Ta'ala tarik perasaan takut musuh-musuh Islam terhadap Islam. Kenapa? Kerana umat Islam pada ketika itu dilanda penyakit wahan. Penyakit wahan ni penyakit apa? Ya Rasulullah, takut mati dan cinta dunia. Cinta dunia dan takut mati. Mana? Kan? Iya, tuan-tuan tengoklah ada orang tak tentu arah kan. Kejap orangnya terlungkup, cari orangnya pula. Orangnya terlungkup, cari orangnya kan. Tuan-tuan faham tak ni? Faham lah. Kan? Bergantung dengan manusia kita akan kecewa. Tak payahlah tuan-tuan. Tak payah. Tuan-tuan datang suruh relax. Tak ada apa. Kan? Iya. Tak datang lagi ni kan. Kita syukur dengan rezeki orang lain kan. Syukur dengan rezeki kita duduk kat sini. Rezeki dia sampai sandar kat dinding. Tu rezeki tu. Tuan-tuan jangan petikai kan. Dia datang awal kan. Dia dan tiang ni dan punya contoh kan. Contoh lah kan. Ni contoh saya bagi analogi yang orang mudah faham kan. Dah mula dia nak beralih dah tak dapat dah tersarung ni kan. Contoh dah gurau. Jadi macam itulah kan. Jadi makna kata kita tengok Allah Ta'ala bagi ni kita ni umat yang terbaik. Jadi buktikanlah kita sebagai sebaik-baik umat. Mana tak terbaik? Malahan Allah Ta'ala bagi keutamaan. Aku beri keutamaan kepada umatmu di akhirat kelak. Kita akan dihisap dulu berbanding umat yang lain. Nampak tak? Dan aku kurniakan 7 ayat, yakni surah Al-Fatihah bagi. Kemudian aku berikanmu ayat-ayat di akhir surah Al-Baqarah sebagai satu pembendaraan di bawah arash. Bagi ayat kursi kat kita kan. Aku sedekahkan, aku berikan kelebihan Islam, hijrah, sedekah dan amal ma'ruf nahi mungkar. Aku kenakan panji-panji liwa'ul ham, maka Adam dan semua yang lainnya di bawah panji-panjimu. Semua Nabi dan Rasul bernaung di bawah panji yang Nabi pegang ni. Maknanya hebat betul umat Muhammad. Sampaikan, digambarkan umat-umat lain semua minta Allah Ta'ala, bagilah kami jadi umat Muhammad. Tak dapat. Semua nak jadi umat Muhammad tak dapat. Tapi kita yang dapat ni relax macam tak ada apa-apa kan. Tu yang masa saya buat forum hari tu, forum online tu buat dengan pasal hijrah, pasal saudara baru. Macam mana happynya dia orang. Menangis dia orang dapat nikmat Islam. Dia memikir zaman kejahilannya. Kita yang Islam daripada kecil relax ya. Dia sedih teringat zaman kejahilan dia kan. Abang Adam Khori kan, dia dalam tempoh di Islam daripada tahun 2012 ke 2000 apa, dia telah berjaya mengislamkan 17 orang lagi sahabat dia. Kita seko pun tak dapat, termasuk yang bercakap ni. Mungkin dah dalam ceramah kau ada yang terangkan tak tahu lah kan. Tak maksudnya seorang pun kita tak dapat. Nampak nak tunjukkan kan. Saya pergi umrah tahun 2012 kat salah saya. 2012. Masa tu saya pergi, ada 2 beradik Cina masuk Islam. Mu'alaf dia kata. Dia nangis dia, Ustaz doa Ustaz sama saya nak mak kami nak mak kami masuk Islam. Kami ada 4 beradik, 3 dah masuk Islam. Ada seorang lagi belum, tapi mak kami belum. Kami nak sangat mak masuk Islam. Mak kata apa? Mak kata tak apalah kau tanam je aku macam Islam. Aku tak payah masuk Islam pun tak apa. Mak dia kata tu. Jadi dia sedih, dia nak sangat masuk Islam. Nak beritahu orang nak sangat bila dah tahu menghargai Islam tu macam mana kan. Macam tu lah kan. Jadi itulah hebat jadi umat Muhammad tuan-tuan muslim. Aku fardukan atasmu dan umatmu 50 waktu solat. Tu penting. Apa pun solat ni nombor 1 cerita kan. Nabi pun turun 50 waktu. Bayangkan kalau kita masih lagi 50 waktu macam 5 waktu pun tak ada orang kan. Bukan tak ada orang sini, okey, sini dia tersusun, memang bersusun orang sembahyang sini, saya tahu. Tempat lain lah kan. 5 waktu pun payah kan. Apa yang jadi? Ingat tak Nabi Musa bila dah turun jumpakan Nabi Musa kata berapa rakaat, berapa waktu kau sembahyang? 50. Kau naik atas balik. Nabi Musa kata, kau naik balik, kau minta dengan Allah diskaun, minta kurang lagi.
Tak terbuat dalam 50 waktu tu banyak tu. Tak yo pula sayang ke umat dia. Nabi naik balik. Minta kurang turun. Macam mana? Dapat kurang tak? Dapat. Berapa? 45. Wui, banyak gitu. Naik. Naik lagi. Tak, yang ni saya gambarkan tak ada macam tu dia cakap nah. Apalah cakap ni 9 pula Nabi Musa tu, tak ada. Kan? Naik turun 9 kali turun naik. Akhirnya turun. Dah lepas 9 kali turun, berapa? 5 waktu. Kau pergi naik 5 waktu ni pun banyak ni untuk umat kau. Tak terbuat 5 waktu ni. Nabi kata apa? Aku dah tak ada muka dah nak kata Allah Ta'ala. Cukuplah tu 5 tu. Nampak tak? Itu pun ada yang cakap tu, Nabi patut kena naik sekali lagi tu. Itu akal kau tak nak semayang tu. Kan? Tapi ramai juga yang tak perasan. Mungkin ada pun ceramah kat sini pernah kongsi. Sebenarnya salah satu sebab Nabi Musa suruh Nabi naik jumpa dengan Allah Ta'ala. Sekali turun naik tu Nabi Musa cukup gembira. Sebab apa? Sebab dia nampak nur cahaya Allah tu dekat muka Nabi Muhammad. Naik turun gembira nampak. Sebab Nabi Musa dapat berkata-kata dengan Allah, tapi dapat jumpa dengan Allah Nabi kita. Menghadap face to face tu Nabi kita. Nampak? Tuan-tuan jangan minta pula. Kenapa aku tak dapat cakap dengan Allah? Tuan-tuan jangan minta, tuan-tuan. Tuan-tuan dapat cakap tak mati tauhid tak apa. Gila tak apa kan? Ya. Bukan level kita lah tu kan. Tu dia. Nak ceritakan betapa Nabi ni istimewa. The one and only. Kan? Itu sebabnya bila pihak-pihak luar, kan? Pihak-pihak luar dia menyusun senarai pemimpin yang paling berpengaruh dalam dunia. Dia letak nombor 1 sampai nombor 50. Dia letak Nabi kita nombor 1. Nombor 2 sampai nombor 20 kan. Tak rasa siapa. Ronald Reagan pun ada. George Bush pun dalam tu. Kita tak boleh iktiraf senarai itu. Sebab yang nombor 2 sampai nombor 20 tu tak layak nak susun dengan Nabi. Kan? Kita kena akur satu Nabi kita semua. Kalau kita iktiraf senarai tu, wah, nampak? Kau tengok senarai ni. Hebat tak Nabi kita? Sebenarnya tu semua permainannya. Sebab apa? Kalau macam tu, mana kedudukan Sayyidina Abu Bakar? Mana kedudukan Nabi-Nabi dan Rasul yang lain? Itu sebab. Jangan tuan-tuan ambil kira. Tapi memang Nabi kita terbaik. Sampai Mahatma Gandhi lah, yang bukan Islam pun cakap, kalaulah Muhammad tu masih hidup, tentu masalah-masalah dalam dunia hari ni takkan berlaku. Macam tu lah. Pakar-pakar semua sebut. Tu sebab siapa yang kaji Quran, yang kaji pasal Nabi, mesti ada harapan dia masuk Islam kalau dia kaji. Tuan-tuan nak tunjukkan hebat kan? Itulah. Peristiwa tuan-tuan dah tahu dah ni. Peristiwa nampak benda-benda pelik. Kan? Peristiwa macam mana nampak orang yang tak bayar zakat macam mana. Tengok macam mana orang tinggalkan salat macam mana. Hantuk kepala pecah, elok balik. Hantuk kepala pecah, elok balik. Kan? Macam-macam. Jadi itu sebabnya kalau kita tengok di pengajaran Isra' Mi'raj ni sebenarnya nak mengubah diri kita sebenarnya. Kita dengar setiap tahun penceramah berbeza-beza setiap tahun, macam-macam penceramah panggil kan, tetapi maksud dia sama. Tapi satu hebatnya Nabi kita apa? Kalau kita tengok drama setiap minggu hero dia lain-lain hero. Qajab Remi Ishaq, Qajabnya macam drama baru ni apa, Rahimah Tanpa Rahim kan. Dah habis belum cerita tu Mumpan? Dah habis belum cerita tu? Rahimah Tanpa Rahim kan? Kan? Kau yang ku gelar isteri kan? Malam tadi kan? Tak, kau dah habis cerita tu? Oh belum? Cik, buat tak tengok lah, nyampah ngadu lah kan? Kan? Macam tu lah kan? Tapi berubah-ubah hero dia. Tapi kalau kita tengok bab ceramah agama, bila perkesan dia bawa watak utama, mesti Nabi kita. Betul? Mesti Nabi Muhammad SAW. Itu juga kan? Kalau kita tu sebab kita kena sayang Nabi. Itu sebab Nabi minta, ya Allah, umatku ini janganlah kau bagi umur panjang-panjang. Kenapa pula? Sebab Nabi sayang umat dia. Jangan bagi umat aku umur panjang-panjang. Apa hal pula? Kalau Nabi sayang umat dia, biarlah umur panjang. Sebab Nabi kenal umat dia. Nabi kenal umat dia. Lagi panjang umur, lagi ngadu-ngadu. Maksud dia apa? Lagi panjang umur dia, lagi panjang cita-cita. Betul tak? Nabi kata, anak-anak Adam kalau diberikan 2 lembah emas, nescaya dia akan minta lembah yang ketiga. Tak pernah cukup. Itu sebab bila Nabi, hikmah dia, bila Nabi bagi umur kita ni tak panjang, tak macam umat Nabi Nuh. Umat Nabi Nuh berapa? 950 tahun. Cuba kalau umur kita macam umat Nabi Nuh macam.
Kau bila nak pencen? Dalam 100 tahun lagi. Macam mana? Kau bila nak pencen? Aku baru 100 tahun. Dalam 600 tahun lagi pencen lah. Umat lama nak tunggu kan? Macam tu lah. Kalau ikut umat Nabi Nuh. Tapi Nabi bagi minta umat dia umur tak panjang, lebih kurang dia ya. 60, 70, 80 kan? Antara tu. Kan? Supaya kita boleh agak lah. Kita boleh bajet-bajet dah. Aku umur dah 55, tak ada benda nak fikir. Tu yang ramai yang umur-umur macam tu sampai ke surau Darut Taqwa. Kan? Tu sebab jadi kita boleh bajet dah. Apa benda kita nak fikir, tak ada benda nak fikir dah. Tinggal tak lama lagi dah nak apalah, nak penghujung dah, tak ada benda. Kita tak payah nak cerita panjang umur. Tarik nafas. Rasa sampai 100 tahun ni. Dah ada, tuan-tuan. Tak ada mana dah. Kan? Balik kan tercokit sudu mati. Mana? Sudu dia talan dah tak ada makanan kan? Kan? Orang Malaysia ni puratur pun 60 tahun. 70 tahun bonus. 80 tahun ekstra. 90 tahun gegar vaganza. Memang tak ada yang sampai 90 dia. Tak ada. Tak payahlah. Ada lah. Kalau ada 90 tu pun tahu apa-apa tak tahulah. Jadi dekat simpang tu. Manusia tertua di kampung tu susun. Kan? 90 mungkin ada lagi lah. 100 lebih ada seorang dua yang berjaya. Ataupun dah tak rupa orang. Kenapa? Kan? Ya tuan-tuan. Jadi itu sebabnya. Maka peristiwa Isra dan Mi'raj ni bukan hanya sekadar sebuah kisah sejarah yang diceritakan setiap kali masuk bulan Rajab. Tak. Ya? Tetapi dia lebih kepada kita untuk menghayati pengajaran di sebalik peristiwa tersebut. Maknanya semua benda tu janganlah buat. Kan? Mengumpat, yang lembu keluar daripada lubang yang sangat sempit, kemudian dah keluar nak masuk balik tak boleh. Orang yang bercakap besar, cakap benda-benda baik, dia sendiri pun tak boleh bercakap dengan orang kan. Tu dah bunyi tu, maka masuklah waktu kan. Dia sampai ke berapa ni? 9.30. Tak berani tu kan. Jangan. Jadi itulah dia tuan-tuan dan muslimin. Jadi mana kata ambil pengajaran, nak ubah diri kita ni. Satu yang saya nak share, ingat yang peristiwa Nabi nampak benda pelik tu. Nabi jalan dengan Jibril, Nabi nampak perempuan tua bongkok 3. Perempuan tua tu menahan-nahan Nabi. Nabi baik tak reti. Apa kata Jibril? Wahai Muhammad, itulah dia dunia. Dunia ni dah tua sangat, tunggu masa nak kiamat. Kalau zaman Nabi dunia dah tua tunggu masa nak kiamat, zaman ni lebih lagi. Kan? Ni ya, jangan main. Huru-hara satu Malaysia sebab dia seekor pondan menyuruk. Kan? Atau mana ni tanda-tanda apa tu? Saya tak cakap siapa, saya tak sebut nama tau. Macam tu. Contohlah kan. Nak tunjukkan kan. Tu dia banyak sangat dah tanda-tanda akhir zaman ni, dah pelik-pelik dah banyak benda. Kan? Jadi mudah-mudahan kita ubahlah diri kita menjadi baik. Tengok balik tu peristiwa-peristiwa tu. Orang tak bayar zakat. Zakat ni pun tengok juga. Zakat ni jangan tuan-tuan ingat bulan puasa ya. Mulalah heboh zakat fitrah. Zakat simpanan, zakat emas satu perempuan. Tengok balik zakat emas ni, emas yang disimpan lain kira, emas yang pakai lain kira. Dekat Perak berapa gram ikut dia punya ni. Tengok, jangan main sendiri je. Kita pakai setiap hari, rupanya kita tak tahu kita pakai dalam keadaan berdosa. Cek. Tu patutlah aku punya ni hidup aku ada je benda tak kena. Zakat tak settle. Zakat simpanan. Kan? Semua tengok balik. Kita bayar zakat fitrah tu bayar RM7 tu, Perak RM7 kan. Bayar RM7 tu pun rasa, wih, lega dah bayar. RM7. Cuba kalau bayar RM7,000 macam. Kan? Cubalah kan. Cuba tengok, cek kira balik. 2.5% je. Kan? Benda tu yang ramai orang terlepas. Tak lama lagi korban. Saya cover terus korban ni. Kan? Join korban. Kalau ada korban. Ya, betul. Padahal dalam mazhab Hanafi wajib korban pada yang mampu. Jangan kerakut-kerakut. Ya. Jadi cukuplah takat tu tuan-tuan. Cara pandang pun saya faham. Mana suruh berhentilah dah habis kan. InsyaAllah InsyaAllah. Ni perkongsian perkongsian saja. InsyaAllah di lain kesempatan kita bertemu lagi. Cuma sedikit makluman.